Dalam video kali ni, kita nak buat UCL recap dan juga EPL review. Dan juga satu preview perlawanan pasukan Barcelona berhadapan dengan pasukan Manchester United. Tak mau cakap banyak, jom kita mulakan. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So hari ni kita nak buat beberapa game UCL recap yang 4 game telah pun berjalan, di mana pasukan PSG telah dikalahkan oleh pasukan Bayern Munich. Pasukan Spurs gagal menang dengan pasukan AC Milan dengan kekalahan 1-0. Pasukan Club Brugge ditewaskan oleh pasukan Benfica 2-0 dan Chelsea sekali lagi gagal menang selepas spend lebih daripada 600 juta. Mungkin mereka ni kena spend lebih lagi, kita tak tahulah, sebab mereka ni tak menang-menang lagi ni. Dan Arsenal lah, setelah sekian lama menghuni tangga teratas, mereka kata dingin dekat atas tu. Kusangkakan hujan sampai ke petang, rupanya hujan di tengah pagi, bukan di tengah hari. Pagi pun tak sampai lagi. Ni awal lagi ni, baru 23 game, Arsenal baru 22 lah. Dan aku tak adalah kata Arsenal akan terciduk, sebab game still awal lagi. Tapi Arsenal dalam recent performance mereka memang agak teruk. 4 game terakhir gagal menang. Dan kita tak mau sembang lagi pasal Arsenal, kita simpan ke ujung. Kita nak recap sikit UCL perlawanan antara pasukan Paris Saint-Germain dan juga pasukan Bayern Munich. Summary, short form, senang cerita, pasukan PSG tak boleh buat apa-apa tanpa Mbappe dalam game ni. Neymar dalam game ni agak barai sikit, dan Messi pun agak struggle dalam game ni, walaupun berjaya membuat beberapa dribbling yang lepas. Tapi itulah, kalau dia dribble macam mana pun tapi tim tak support, tak boleh menang juga. Dan bagi aku, pasukan Bayern Munich adalah antara pasukan yang paling stabil dekat Eropah. Mereka ni selalu support dekat striker je, tapi striker tu berjaya di cover dengan kehebatan mereka dekat bahagian midfield dan juga bahagian defensif. Nampak lah, sebab Mane tak boleh main, Datuk Choupo-Moting tu boleh main, tapi still boleh perform juga. Dan pasukan Paris Saint-Germain adalah antara pasukan yang bagi aku yang kurang balance daripada segi squad depth dan juga kekuatan daripada segi midfield, attacking dan juga defensif. Sebab dapat nampak lah, attacking mereka memang cukup padu. Ada Messi, Neymar, ada Mbappe. Tapi midfield mereka hak boleh pakai aku rasa seorang je, iaitu Verratti. Hal lain tu boleh lah, tapi bagi aku kalau nak compare kestabilan pasukan, mereka ni agak kurang lah dekat bahagian midfield. So dalam game ni, pasukan Bayern Munich dengan mudah kontrol midfield pasukan PSG. Yang mana dalam game ni dapat nampak lah, Messi dengan Neymar memang struggle gila nak buat game. Dalam game ni, expected goal pasukan Bayern pun agak tinggi, iaitu 1.41. Tapi selepas kemasukan Mbappe ke dalam pasukan, dapat nampak perubahan permainan yang agak drastik untuk pasukan PSG. Kemasukan Mbappe dalam pasukan memberikan nafas baru dan membuatkan Neymar dan juga Messi dapat bermain seperti role yang mereka selalu lakukan dekat PSG. Sebab dalam game ni dapat nampak sebelum Mbappe masuk, Messi dan juga Neymar ni ditugaskan untuk attack dua-dua orang ni je dan disupport oleh midfield yang aku rasa kurang support mereka lah. Tapi bila Mbappe masuk, Messi dan juga Neymar lebih berfungsi kepada supportive kepada Mbappe. Yang mana dapat nampaklah attacking pasukan PSG bukan saja Mbappe, Messi dan juga Neymar pun nampak menyelah sikit lepas kemasukan Mbappe. So itulah aku rasa Mbappe adalah player paling penting dalam pasukan PSG lah ni. Dia masuk boleh skor 2 gol, tapi sayanglah 2 gol tu offside. Dan aku rasa nanti dekat Allianz Arena pasukan PSG akan menghadapi cabaran yang agak sukar lah, lawan dengan pasukan Bayern dekat rumah mereka. Tapi aku rasa kalau pasukan PSG turun dengan kekuatan kuat ataupun kekuatan penuh mereka, aku rasa mereka boleh challenge pasukan Bayern. So move ke next game, iaitu pasukan AC Milan lawan dengan Spurs. Baru saja kalah dengan pasukan Leicester City, pasukan Spurs sekali lagi kalah. Mereka bawa bekalan buruk, tapi nasib baiklah next game lawan dekat home mereka, kemungkinan besar mereka boleh comeback dengan pasukan AC Milan. AC Milan selepas lama tak menang. Hari tu lepas menang lawan Torino, lepas tu kali ni menang pula dengan Spurs, kemungkinan besar mereka punya momentum dah kembali. Dan sekali lagi masalah pertahanan Spurs menjadi punca gol mereka dibolosi. Walaupun Foster sebelum tu 2 kali dia cuba buat save, tapi saya lelah kali kelemahan pertahanan pasukan Spurs yang gagal mengeluarkan bola daripada kotak penalti membuatkan Brahim Diaz boleh skor. Dan attacking pasukan Spurs dalam game ni combine Son, Kane dan juga Kulusevski just boleh buat total 2 shot je dalam game ni. Dan macam biasalah, sebab apa? Sebab kurang supportive daripada bahagian midfield. Dan Spurs juga beruntung dalam game ni sebab Charles De Ketelaere dan juga Junior Mesias terlepas peluang besar untuk menjadikan gol untuk pasukan mereka. Untuk comeback memandangkan pasukan AC Milan bukanlah pasukan lekeh-lekeh. Pasukan AC Milan adalah juara Serie A pada musim lepas. Tapi tuan mereka kalah dengan Chelsea. Boleh ikut Spurs menang. Next game adalah Chelsea lawan dengan pasukan Dortmund. Chelsea sekali lagi mensia-siakan peluang untuk menang. Bukan saja mensia-siakan, mereka ni pula kalah dalam game ni. Dan aku boleh kata dalam game ni Chelsea memang buang banyak gila chance. Macam biasa aku boleh nampak improvement permainan pasukan Chelsea dalam setiap game, tapi mereka ni still masalah daripada segi converting chance. Dalam game ni mereka ada 8 shot on target tapi 1 pun tak gol. Memanglah kredit patut diberikan kepada goalkeeper pasukan Dortmund iaitu Kobel.
Tapi lack of finishing daripada pasukan Chelsea, sampai bila mereka nak hadap benda ni? Takkan sampai Potter kena pecat? Sebab dalam game ni, Chelsea punya expected goal adalah 2.31 tau. Tapi sayang, satu gol pun tak melekat. Dan bagi aku, peluang yang paling besar untuk pasukan Chelsea jaringkan gol adalah sepakan daripada Kalidou Koulibaly. Sikit lagi nak masuk tapi berjaya diclearkan daripada line oleh Emre Can. Tapi aku rasa bekalan ni tak cukup bagus lah untuk pasukan Dortmund. Memandangkan dekat home mereka sendiri pun, mereka ni kena attack bertubi-tubi. Dekat Stamford Bridge nanti, aku rasa mereka ni akan turun dengan cara permainan low block dan juga permainan counter attack macam mereka buat dekat sini. Dan gol solo Karim Adeyemi telah berjaya membuatkan Chelsea bermain baik tapi kalah. Chelsea bagi aku midfield mereka okey lah, tapi sayang lah, selalu dekat final third selalu spoil. Dan bagi aku, Chelsea ada dua benda mereka kena perbaik dekat final third lah. Satu adalah daripada segi membuat keputusan, dan kedua adalah daripada segi support run. Sebab dapat nampak ketika pasukan Chelsea menyerang, lagi-lagi dekat final third, semua tertumpu nak masuk ke dalam kotak penalti nak tunggu bola. Jarang player-player Chelsea buat fake run untuk tarik defender pasukan Dortmund, lagi memudahkan defender pasukan Dortmund untuk clearkan bola bila semua player tunggu dalam kotak penalti. So tu lah, Chelsea kena perbaik lah kalau tak mau tersingkir awal. Dan next game adalah Benfica lawan dengan pasukan Club Brugge. Club Brugge selepas menampilkan penampilan yang cukup hebat dalam UCL Group Stage, kali ni tewas 2-0 dengan pasukan Benfica daripada Portugal. Dan lagi buruk, mereka kalah 2-0 ni adalah dekat tempat mereka sendiri. Jaringan daripada Joao Mario dan juga David Neres telah menafikan peluang Club Brugge dalam game ni. Dan Club Brugge walaupun menampilkan penampilan yang hebat dalam UCL, tapi recent performa mereka tak menjanjikan. Bahasa Inggeris promising lah, kita translate bahasa Melayu. Dalam last 5 game mereka ni just menang sekali je sebelum lawan Benfica dan seri 4 kali. Manakala Benfica menang 4 kali dan kalah sekali. Kalah sekali tu pun kalah penalti dalam Piala Portugal. Dan berdasarkan statistik, pasukan Club Brugge memang tampil mengecewakan. Dia buat satu shot on target sahaja. Expected goal mereka pun rendah je, iaitu 0.26. So Club Brugge memang kena bangkit next game. Tapi benda yang tak baiknya adalah mereka ni akan lawan dengan pasukan Benfica dekat rumah mereka, iaitu dekat home pasukan Benfica. Yang mana rekod pasukan Benfica pada musim ni dalam semua kejohanan, pasukan Benfica masih lagi belum pernah tewas dalam kejohanan setakat lah ni. Mereka lawan dengan pasukan Juventus, pasukan dengan PSG pun mereka tak kalah. So Club Brugge good luck lah nanti dekat next game, dekat away nanti. So next game kita nak review Arsenal berhadapan dengan pasukan Manchester City, di mana sekali lagi Arsenal disengkurkan dengan keputusan 3-1. Bagi aku ni adalah keputusan yang sangat mengecewakan lah untuk pasukan Arsenal. Memandangkan nanti kalau mereka lawan Manchester City dekat Etihad, aku rasa akan jadi lagi susah lah. Sebab dengan sokongan-sokongan penyokong mereka pun mereka payah nak menang, apatah lagi dekat Etihad nanti. Tapi macam aku kata awal-awal tadi, benda masih awal lagi. So kita tak boleh judge Arsenal berdasarkan performa lah ni. Tapi berdasarkan recent performance, Arsenal memang agak teruk. Dalam 4 game last mereka tak menang langsung. Kalah dengan Manchester City dekat FA Cup, kalah dengan pasukan Everton, seri dengan pasukan Brentford dan juga kalah 3-1 dengan pasukan Manchester City. Yang kalah dengan pasukan Manchester City ni aku rasa okey lagi, tapi yang sayang tu hilang poin dengan pasukan seperti Everton dan juga pasukan seperti Brentford. Dan dalam game ni memanglah pemain Manchester City bermain dengan cukup baik, tapi sayang kalau bolos berdasarkan permainan cantik daripada pasukan Man City okey juga. Tapi 2 gol daripada pasukan Man City hasil daripada kesilapan pemain-pemain Arsenal sendiri. Jaringan De Bruyne memang obvious lah kesilapan daripada Takehiro Tomiyasu, buat hantaran ke belakang, tapi bagi aku memanglah kesilapan Tomiyasu. Tapi aku rasa Ramsdale perlu buat kerja dengan lebih baik, iaitu dia kena alert lagi bagus, dia kena ke depan lagi sikit. Tapi lain-lain kali siapa yang buat passing tu Tomiyasu. Dan aku rasa kalau dia dah nampak De Bruyne nak lari dekat goalkeeper, aku rasa better dia clear je bola tu. Tapi itulah, bila dia dah passing, Kevin De Bruyne dapat chance tu dan dapat finishkan bola tu dengan cukup baik. Dan sekali lagi jaringan Grealish hasil daripada kesilapan pasukan Arsenal sekali lagi. Aku geram satu je dekat Arsenal dalam game ni, iaitu mereka ni lambat sangat nak progress bola daripada half mereka sendiri. Memanglah mereka ni play from the back, tapi bila pasukan Manchester City dah press sampai gila-gila, sampai dekat satu tempat tu player Man City boleh ada sampai 5 orang, apa salahnya kalau hampa pam bola ke atas? Lambatnya transition pasukan Arsenal dalam game ni membuatkan pasukan Manchester City ambil kesempatan lah. Dan lagi-lagi, chance pasukan Arsenal memang cukup lambat. Kadang-kadang tak ada langsung. Mereka ni still gagah nak main daripada bawah juga. Main dekat satu tempat membuatkan pasukan Manchester City mudah nak pressing mereka secara berpusat. Hang dapat nampak lah kalau play-play pasukan Manchester City pressing teruk-teruk ni, mereka still nak passing juga. Dan aku rasa kesalahan memanglah kepada player, tapi daripada segi taktikal, Arteta lah patut dipertanggungjawabkan. Dan keadaan
Keberadaan Thomas Partey dalam game memang sangat-sangat dirasai sebab pasukan Manchester City memang bossing gila midfield pasukan Arsenal. Dan Jorginho dalam game ni bukanlah main buruk sangat, okey je. Tapi dalam game ni pasukan Manchester City berjaya kunci dua player utama pasukan Arsenal, iaitu Odegaard dan juga Saka. Sampai satu masa, mereka ni target Saka dengan Odegaard sampai mereka ni terlepas Xhaka dengan Jorginho tau. Banyak kali juga Xhaka dengan Jorginho ada space untuk buat larian ataupun untuk buat umpanan ke dalam kotak penalti. Tapi sebab apa pasukan Manchester City biarkan Jorginho ataupun Xhaka ni untuk dapat bola? Sebab mereka tahu Granit Xhaka dan juga Jorginho ni selalu progression ball mereka agak lambat. So, kalau bola terlepas dekat mereka dua pun, midfield pasukan Manchester City still boleh cover lagi walaupun mereka terlepas bola. Tapi lain pula kalau hang terlepas bola dekat Saka ataupun Odegaard. Sebab macam kita tahu, Saka dan juga Odegaard merupakan player kunci utama untuk pasukan Arsenal, dan Odegaard dalam game ni memang mati akal. Memang berjaya dihalang dengan cukup baik oleh Rodri dan juga Gundogan. Dalam game ni Martin Odegaard memang tak boleh buat apa. Ground duel 0% menang, 6 kali ground duel, 6 kali kalah. Dribble successful 0, memang tak lepas langsung. Crossing memang gagal, 4 kali crossing masuk ke dalam kotak penalti, 4 kali gagal. So bagi aku pasukan Man City telah berjaya buat kerja dengan sangat baik dengan mengekang pergerakan player seperti Saka dan juga Odegaard, walaupun Saka berjaya menjadikan gol penalti. Yang mana aku rasa berdata memang penalti lah sebab Ederson sengaja ke depan untuk langgar Nketiah. Sebut pasal Nketiah sekali lagi menampilkan penampilan yang mengecewakan. Ada dua big chance depan goalkeeper. Goalkeeper dah pun tewas dah, tapi dia still tak boleh buat tandukan ataupun buat shot dengan tepat ke dalam gol. Paling kurang kalau bagi tepat pun okey jugalah, ni tak tepat langsung. Sayang lah. Dan aku rasa kalau finishing Nketiah bagus dalam game ni, kemungkinan besar Arsenal boleh turn dalam game ni. Tapi itulah, kalau je lah. Martinelli macam biasa sekali lagi ghosting dalam game ni. Martinelli sekali lagi menampilkan penampilan yang agak kurang meyakinkan. Walaupun bagi aku kalau nak compare dengan game lepas, ada peningkatan sikit lah dalam game ni. Tapi disebabkan berhadapan dengan defensif pasukan Manchester City yang agak solid, membuatkan dia ni agak susah juga untuk skor masuk dalam kotak penalti. Lagi-lagi play yang selalu umpan bola dekat attacking mereka ni selalu dihentikan. Dan decision making Granit Xhaka pun agak kurang dalam game ni. Ada beberapa chance dia boleh passing dekat Martinelli, tapi lambat dia buat keputusan, membuatkan space untuk passing tu tak ada. Tapi title race still on dan Arsenal telah memilih jalan yang berliku untuk memenangi Liga pada kali ini. Selepas hari tu kata Digin dekat atas, kali ni dah sama poin dengan pasukan Man City. Lagi teruk pasukan Man City goal difference mereka lagi tinggi daripada pasukan Arsenal. Dan Arsenal lagi-lagi Arteta, aku rasa mereka ni kena kaji balik taktik mereka dan ubah sikit cara permainan dan buat variasi permainan. Jangan main dengan cara yang sama sebab ramai dah boleh baca cara permainan Arsenal. Kalau ramai dah boleh baca game permainan Arsenal, lagi game berbaki 5 game tak apa lagi. Ni banyak lagi game. Dan kalau Arsenal terus menampilkan performa yang kurang meyakinkan macam ni, tak mustahil pasukan bawah seperti Manchester United dan juga Newcastle boleh pintas juga pasukan Arsenal. Walaupun fan Arsenal ramai mengatakan Arsenal season ni just target top 4 je, tapi bila dah half season duduk dekat top, mestilah hampa mengharapkan untuk jadi champion. So Arsenal mau tak mau, mereka ni kena all out lah. Jangan buang poin lagi, terus mencatatkan kemenangan sambil harapkan pasukan Man City yang lah ni kita dapat nampak dah dapat momentum supaya drop point dekat masa depan nanti. Dan last kita nak preview Barcelona lawan dengan Manchester United awal pagi esok. Kali terakhir pasukan Manchester United jumpa Barcelona dekat Camp Nou adalah pada tahun 2019, waktu tu UCL lah. Dua-dua tim main UCL, lah ni dua-dua tim main UEL. Waktu tu Barcelona menang 3-0 dengan pasukan Manchester United. 2 jaringan daripada Messi, 1 jaringan daripada Coutinho. Dan kalau ikut rekod Barcelona musim ni memang underrated gila. Ramai tak sembang pasal Barcelona. Sebab apa? Sebab mereka ni tersingkir daripada UCL awal. Tapi mereka ni pun tersingkir bukanlah grup tu grup biasa. Grup tu grup payah jugalah. Dan waktu tu skuad Xavi aku boleh kata under transition lagi. Dan lah ni pasukan Barcelona under Xavi kita dah dapat nampak lah. Permainan mereka lah ni sudah pun menunjukkan tahap yang sangat-sangat baik. Dan rekod musim ni untuk Barcelona dalam La Liga, mereka ni adalah pasukan yang paling sikit bolos lah, iaitu just bolos 7 gol je daripada 21 perlawanan. Memang sikit gila. Dan bukan saja mereka ni bagus daripada segi defensif, mereka ni bagus juga daripada segi attacking. Pasukan kedua terbanyak yang menjadikan gol iaitu 43 gol, just kalah dengan pasukan Real Madrid. Tu pun kalah 1 gol je, iaitu Real Madrid skor 44 gol. Walaupun Barcelona lah ni tengah perform, Manchester United lah ni pun sedang menunjukkan peningkatan prestasi.
Dan aku rasa walaupun perlawanan kali ini adalah just Europa League sahaja, tapi kedua-dua kelab lah ni menampilkan prestasi yang boleh kita kata layak main dekat UCL. So game ni boleh kata game blockbuster juga. Aku bukan kata boleh main UCL disebabkan aku fan MU ke apa, tapi memang kita dapat nampak prestasi Manchester United dan juga lagi-lagi Barcelona memang cukup-cukup baik pada musim ni. Tapi satu rekod yang agak membimbangkan untuk pasukan Manchester United, iaitu rekod pasukan Manchester United lawan dengan pasukan Sepanyol. Untuk rekod lah, daripada 66 perlawanan pasukan Manchester United berhadapan dengan pasukan kelab daripada Sepanyol, Manchester United just berjaya merekodkan just 19 kemenangan sahaja daripada 66 perlawanan. Kalau kita tukar kepada persen, iaitu just bawah daripada 30% je peluang untuk Manchester United menang dengan kelab-kelab daripada Sepanyol. Dan dalam game nanti dekat Camp Nou, pasukan Manchester United akan turun tanpa beberapa player kunci mereka seperti Anthony, Sabitzer dan juga Lisandro Martinez. Sabitzer dan juga Lisandro Martinez, mereka ni dikenakan pergantungan perlawanan. Dan Barcelona akan turun dengan kekuatan tanpa Ousmane Dembele dan juga general dekat midfield mereka iaitu Sergio Busquets. Tapi aku rasa tak ada Sergio Busquets pun tak ada masalah. Mereka ada defensive midfield yang memang world class lah, seperti Frank Kessie dan juga Frankie de Jong. Cuma Ousmane Dembele tak ada tu lah, kemungkinan Barcelona akan rasa sikit lah. Tapi still lah, Barcelona ada squad depth yang bagi aku agak bagus lah kalau nak compare dengan Manchester United. Dan aku rasa kalau Manchester United nak kalahkan pasukan Barcelona, pasukan Manchester United kena elakkan bolos dalam game ni dan cuba dapatkan result sebaik mungkin. Tapi aku rasa result kemungkinan aku predict akan jadi seri je dalam game ni. Tapi tak tahulah, tu prediction as fan MU lah. Sebab tak boleh jangka, Barca tengah perform, MU pun boleh kata tengah perform jugalah. Dan apa prediction hampa untuk pasukan Barcelona lawan dengan Manchester United nanti? Hampa boleh tulis komen dekat bawah. Dan hampa yang masuk video ni selepas MU lawan dengan Barcelona, apa result dia, hampa komen kat bawah, okey? Dan itulah video pada kali ni, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Salehan. Assalamualaikum.